Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Okey, jadi pada hari ini kita akan membincangkan bab baru iaitu bab 10, gelombang bunyi. Okey, jadi para pelajar bolehlah merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 2 masing-masing pada muka surat 223. Okey, ke surat 223. Jadi terlebih dahulu sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, okey, bagi topik ini, cikgu nak kita sama-sama perhatikan dan cuba menjawab persoalan ini, okey, tentang kejadian kilat dan juga guruh. Kita biasa tengok kan kilat dan guruh. Okey, dan biasanya bila kita nampak kilat, barulah kita akan dengar bunyi guruh. So kilat tu yang kita nampak macam cahaya tu. Jadi bila kita nampak macam cahaya tu, kita dah get ready dah. Kita dah sedia. Okey, kejap lagi mesti ada guruh ni. Okey, so sebenarnya kilat dengan guruh ni dia berlaku secara serentak pada masa yang sama. Tetapi kenapa kita nampak kilat terlebih dahulu? Sebab kilat ni dia adalah cahaya. Okey, so guruh ni dia adalah bunyi yang terhasil akibat getaran-getaran antara zarah-zarah udara di langit. Okey, so apabila kilat dan guruh ni dia berlaku serentak, okay, tapi kita dapat tengok kilat dahulu. Kenapa? Sebab kilat ni dia adalah cahaya dan cahaya ni dia bergerak lebih laju dalam medium udara berbanding dengan bunyi. Sebab itulah kita akan dapat tengok cahaya iaitu kilat tu terlebih dahulu, barulah kita akan dengar bunyi guruh tu kemudian. So ini menjelaskan kenapa kita dapat tengok kilat dahulu dan kemudian barulah kita mendengar bunyi guruh. Jadi sekarang kita akan masuk kepada subtopik 10.1 iaitu ciri-ciri gelombang bunyi. Okey, sebenarnya persekitaran kita ni dipenuhi dengan pelbagai jenis bunyi dan bunyi ini adalah satu bentuk tenaga. Okey, bunyi ini sebenarnya adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh getaran. Jadi kita faham dekat sini, objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Okey, kita ambil contoh yang mudah seperti peralatan muzik yang ada di dalam gambar-gambar ini. Kesemua peralatan muzik ini menghasilkan bunyi melalui getaran. Okey, dan kita juga boleh cuba, ambil tangan masing-masing, letakkan pada bahagian luar tekak. Okey, dan bila kita bercakap, kita cuba rasa. Apa yang kita dapat rasakan? Kita akan dapat rasakan getaran. Sebenarnya apakah yang bergetar? Okey, sebenarnya yang bergetar tu adalah peti suara kita. Jadi apabila peti suara kita bergetar, maka suara dapat dihasilkan. So suara kita tu sebenarnya adalah bunyi yang telah dihasilkan daripada getaran peti suara. Okey, jelas? Okey, sekarang mari kita jalankan aktiviti untuk mengkaji ciri-ciri gelombang bunyi. Okey, yang pertama, bunyi ini memerlukan medium untuk perambatan. Okey, perambatan kat sini adalah tersebar ataupun bergerak untuk kita senang faham ya. Okey, baik. So kita sediakan peralatan radar seperti dalam gambar rajah ini di mana kita letakkan jam loceng yang berbunyi, yang berdering tu di dalam balang kaca dan kita dapat perhatikan pada awalnya kita boleh mendengar deringan jam loceng tu seperti biasa kita dapat dengar deringan tu. Okey, kemudian kita start, kita onkan pump vacuum. Okey, pump vacuum ni berfungsi untuk menyedut keluar udara yang ada di dalam balang kaca. Okey, jadi apabila kita mula memasang pump vacuum tu dan pump vacuum tu mula menyedut udara sedikit demi sedikit keluar daripada balang kaca ni, kita dapati bunyi deringan jam loceng tadi makin lama makin perlahan dan sehinggalah sampai satu tahap apabila kesemua udara yang ada dalam balang kaca ni telah disedut keluar, kita tidak akan dapat mendengar langsung bunyi deringan jam loceng. Okey, ini jelas menunjukkan bahawa bunyi tidak boleh merambat di dalam keadaan vacuum. Okey, kita katakan kat sini tadi apabila kita telah menyedut keluar kesemua zarah-zarah gas yang ada dalam balang kaca ni, keadaan dalam balang kaca ni adalah vacuum. Okey, maka kita tak akan dapat dengar sebarang bunyi dalam keadaan vacuum. Dan ini jelas menunjukkan bahawa bunyi memerlukan medium untuk dia tersebar.
Okey, bunyi memerlukan medium untuk dia merambat. Medium itu tadi adalah 3 keadaan ini, iaitu dalam medium pepejal, cecair dan juga gas. Tetapi bunyi tidak boleh merambat, tidak boleh tersebar dalam keadaan vacuum. Okey, lagi. Apakah ciri-ciri berikutnya? Okey, ciri gelombang bunyi yang berikutnya ialah bunyi ni dia boleh merambat pada kelajuan yang berbeza di dalam medium yang berbeza. Tadi kita tahu medium tu ada 3 jenis, iaitu apa tadi? Pepejal, cecair dan juga gas. Jadi di antara ketiga-tiga medium ni, bunyi merambat paling laju dalam medium yang mana. So kita boleh buatlah eksperimen atau aktiviti seperti dalam gambar ni, di mana kita sediakan 3 bekas plastik. Bekas plastik yang pertama tu adalah kosong, maksudnya dia berisi dengan udara dan kita tutup. Kemudian bekas plastik yang kedua kita isikan dengan air. Dan kita tutup. Dan bekas plastik yang ketiga kita isikan dengan tepung dan kita tutup. Kemudian kita buat seperti dalam gambar rajah ni, di mana kita gunakan jam loceng yang berdering. Kita cuba bandingkan kekuatan bunyi itu dalam 3 medium yang berbeza. Dan kita akan dapati bunyi loceng dapat didengar dengan kuat di dalam bekas yang berisi tepung, diikuti dengan bekas yang berisi dengan air, dan bunyi itu paling perlahan dalam bekas yang berisi dengan udara. Okey, lagi kita juga boleh buat eksperimen kat sini untuk menentukan sama ada bunyi ni boleh dipantul atau diserap. So kita sediakan radas seperti dalam rajah ni, di mana dekat sini kita menggunakan kepingan kayu dan kita akan tukar-tukar dengan kepingan logam dan juga kain tuala. Apabila kita cuba untuk dengar bunyi detikan jam berandik ni, dan kita dapati bahawa bunyi detikan jam tu adalah paling jelas apabila kita menggunakan kepingan logam. Dan paling perlahan bunyi tu bila kita menggunakan tuala. Kenapa? Sebab kain tuala ni adalah penyerap bunyi. Manakala logam ni pula dia boleh memantulkan bunyi disebabkan oleh permukaan logam ni yang keras dan juga licin. So untuk lebih lanjut, jom kita tengok kepada penjelasan ini. Cikgu besarkan sikit. Baik, kita tengok ya. Bunyi dia memerlukan medium untuk dia merambat. Tadi kita dah tahu bunyi ni dia memerlukan medium untuk merambat. Dan medium tu tadi adalah pepejal, cecair dan juga gas. Tetapi bunyi ni dia tidak boleh melalui vacuum. Kita ambil contoh ya, apabila kita membunyikan loceng, sebenarnya permukaan logam pada loceng ni akan bergetar. Dan zarah-zarah udara yang ada di sekeliling loceng ni juga akan turut sama bergetar. Dan bila zarah-zarah yang berada di sekeliling loceng ni bergetar, dia juga akan melanggar dengan zarah-zarah yang berada berhampiran dengannya. So, getaran ini akan dipindahkan daripada satu zarah kepada zarah lain yang bersebelahan dalam bentuk gelombang. Maka dengan cara ini, loceng itu tadi telah pun menghasilkan bunyi yang boleh didengar oleh telinga kita sebagai bunyi. Jadi kita tengok juga dekat sini kelajuan pemindahan bunyi dalam pepejal, cecair dan juga gas. Kita dapati bahawa bunyi bergerak pada kelajuan yang berbeza di dalam medium yang berbeza. Kalau kita dapat tengok dekat sini, bunyi ini dia boleh dipindahkan dengan cepat melalui pepejal. Kenapa? Kerana di dalam pepejal, susunan zarah-zarahnya adalah rapat di antara satu sama lain. Jadi, apabila zarah-zarah pada satu hujung pepejal mula bergetar, getaran tu akan menyebabkan zarah-zarah yang bersebelahan turut sama bergetar dengan pantas. Sebab tadi kita tahu zarah-zarah dalam pepejal adalah rapat di antara satu sama lain. Jika kita nak bandingkan dengan kelajuan
bunyi di dalam cecair, kita tengok susunan zarah dalam cecair ni dia adalah kurang rapat. Okey, maka ia akan menyebabkan getaran bunyi tadi dipindahkan dengan perlahan jika kita nak bandingkan dengan pepejal. Manakala gelombang bunyi pula dia merambat melalui gas dengan sangat perlahan. Okey, kenapa? Kerana susunan zarah-zarah gas adalah berjauhan di antara satu sama lain dan ini akan melambatkan pemindahan getaran. Maka bila getaran tu lambat dipindahkan, maka kelajuan bunyi itu tadi lebih perlahan. Okey, jelas? Okey, kemudian kita tengok pula kepada ciri bunyi yang kedua iaitu pantulan dan penyerapan bunyi. Jadi sebenarnya bunyi ni boleh dipantul dan juga diserap apabila terkena pada sesuatu objek. Dan sifat ini lebih kurang sama seperti sifat cahaya, seperti yang anda semua telah belajar semasa anda di tingkatan 1. Okey, jadi jumlah bunyi yang dipantul atau diserap tu bergantung kepada permukaan objek tersebut. Okey, jika permukaan objek itu tadi keras dan licin, maka bunyi akan dapat dipantulkan dengan baik. Okey, contoh objek yang ada permukaan yang keras dan licin seperti jubin marmar, dan juga dinding. Jadi kalau kita masuk rumah yang kosong, yang tak ada sebarang perabot, kain lansir, permaidani, kita dapati bahawa bunyi itu boleh dipantulkan. Macam contoh kalau kita jerit dalam rumah ataupun bangunan yang kosong, kita dapati berlakunya gema. So gema tu tadi adalah pantulan bunyi yang datang daripada suara kita. Okey, so bagaimana cara kita nak kurangkan pantulan bunyi ini? Okey, maka kita boleh gunakan objek yang ada permukaan yang lembut dan kasar. Kerana objek yang memiliki permukaan yang lembut dan kasar adalah dapat menyerap bunyi dengan baik. Contoh apa? Contohnya permaidani. Kapet rumah kita tu adalah penyerap bunyi yang baik. Dan juga papan gabus yang kita guna untuk lekat nota tu. Okey? Kedua-dua contoh alat ini, objek ini ialah penyerap bunyi yang baik kerana permukaannya yang lembut dan juga kasar. Okey, jelas? Okey, jadi kat sini kita telah pun habis mempelajari subtopik 10.1. Okey, jom kita cuba jawab soalan ini bersama-sama. Okey, nyatakan 4 sumber getaran yang menghasilkan bunyi. Okey, jadi apa-apa saja objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Contoh tadi apa? Seperti suara kita yang bergetar. Okey, bunyi sayap nyamuk apabila dia terbang berhampiran dengan telinga kita. Apa lagi? Bunyi alat muzik. Okey, apa tadi? Gitar. Bila kita petik tali gitar yang bergetar tu akan menghasilkan bunyi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Okey, cuba nyatakan 4. Okey, tandakan betul pada pernyataan yang betul tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi hanya boleh dipantulkan. Salah. Gelombang bunyi boleh dipantulkan dan juga boleh diserap. Okey, B. Angkasawan di angkasa lepas boleh mendengar bunyi dengan lebih jelas berbanding dengan bumi. So, pernyataan ini juga adalah tidak benar. Kenapa? Sebab di angkasa lepas, angkasawan tidak boleh mendengar bunyi dengan jelas. Kenapa? Kerana angkasa lepas adalah vacuum. Okey, C. Gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambat. Ini adalah benar. Okey, medium itu tadi adalah pepejal, cecair dan juga gas. Okey, soalan ketiga. Dinding pawagam biasanya dilapisi dengan papan lembut yang nipis. Apakah kegunaan papan tersebut? Okey, apa tadi? Gunanya adalah untuk menyerap bunyi supaya tidak ada gema yang terhasil di dalam pawagam tadi. Okey, jelas? Jadi, sampai sini saja dah dulu pembelajaran pada hari ini. Okey, sila jawab latihan dan bincangkan bersama-sama dengan rakan dan guru anda. Okey, selamat maju jaya dan selamat belajar. Terima kasih.